Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi macam biasa, kita ada lagi kita punya siri belajar forex. Terima kasih kepada kita punya sponsor yang paksa saya upload setiap minggu. Jadi kalau korang nak support kita punya sponsor Hot Forex, korang boleh buka account trading dengan mereka melalui link di bawah. Dan bila korang register melalui link tu, automatik korang akan masuk dalam tim Hanzo. Dan untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak, korang boleh WhatsApp Yahya Ismail melalui link di bawah. Dan kalau korang nak buat urusan deposit, withdrawal atau apa-apa urusan berkenaan trading ataupun event Hanzo ke, make sure korang PM Yahya Ismail saja. Sebab sekarang banyak scammer guna muka saya, guna nama Hot Forex. Jadi benda ni sebenarnya korang boleh elak daripada tertipu. Saya dah bagi tahu link dekat bawah. Korang janganlah pergi tempat lain, okey? Jadi kita kembali semula ke tujuan asal kita dalam video ni, iaitu untuk belajar berkenaan forex trading. Dan untuk video kali ni saya nak ajar korang berkenaan cara untuk close position. Close position mungkin korang rasa macam senang just close sajalah. Tapi dia ada beberapa jenis close position yang mungkin akan membantu korang bila korang layer ke. Nak lagi bagi orang yang guna telefon, takkanlah nak slide tutup, slide tutup, slide tutup. Benda tu memenatkan. Jadi hari ni saya akan ajar korang cara yang mudah untuk close position jika korang trade menggunakan smartphone. Tapi bagi yang trade dekat komputer pun boleh juga guna skill ni. Jadi macam biasa saya ada buat nota sikit. Jom kita study lah. Dekat sini saya buat nota berkenaan close position. Jadi bila kita nak buy atau sell, kita akan melakukan open position. Tapi bila kita nak cut loss atau profit taking, kita perlu melakukan close position. Jadi maksudnya bila kita trade ni, kita dah open position, maksudnya kita dah buat entry. Tapi bila kita nak ambil kita punya keuntungan ataupun potong kita punya kerugian, kita perlu melakukan exit position ataupun close position. Jadi close position ni sifatnya akan berlawanan dengan open position kita. Contoh, jika kita open position buy Euro USD, bila kita close position, kita sebenarnya sedang sell Euro USD. Contoh, bila kita open position sell Euro USD, bila kita close position, kita sebenarnya sedang buy Euro USD. Close position ni boleh dilakukan dalam 3 cara, iaitu dengan single position. Okay, so dalam single position ni dia ada 2, satu automatic, satu manual. So dalam automatic kita dah belajar dah dekat siri yang lepas berkenaan stop loss dengan take profit. Okay, korang boleh tengok dekat link dekat sini saya ada letak, korang boleh belajar lah bagi yang tak pernah tengok lagi siri yang lepas. So stop out ni pula mungkin kita akan belajar pada siri yang lain lah. Manual pula korang boleh cut loss ataupun cut profit, maksudnya korang sendiri yang tutup. So macam mana cara dia, saya akan tunjuk dekat korang melalui phone. Okay, jadi sekarang saya menggunakan telefon Android. So dekat sini korang nampak ada banyak running position. Saya nak buat banyak ni sebab nak tunjukkan contoh. Jadi contohlah kita ambil AUD CHF ni. Macam mana kita nak close, kita just slide ke kiri. Lepas tu nampak ada button right ni, korang tekan, korang close with loss. Nampak ni untuk close cut loss lah. Ni cut loss. So cut profit macam mana? Cut profit macam mana? Kita tengok mana yang tengah profit ni. Contoh kita tengok Euro AUD ni tengah profit kan. So kita slide, kita tekan right. So kalau dia close warna biru macam ni, maksud dia close with profit, maksudnya kita cut profit lah. Okay, cut profit. Okay, dekat depan saya ni ada iPhone. Jadi macam mana kita nak cut loss menggunakan iPhone? So contoh dekat sini ada Euro JPY tengah loss ni kan. So kita slide je ke tepi, kita tekan right. Okay, nampak tak close with loss negatif 29.62. Contohlah korang nak partial close, apply apa yang korang belajar pada siri yang lepas. Contoh korang nak close 0.04 saja. So korang akan loss negatif 11.85. So korang bila tekan je, maksudnya korang dah cut loss. So macam mana pula nak cut profit? Contoh Euro NZD ni dah sampai $100. So korang nak tutup. So slide juga, tekan right ni. Lepas tu contoh nak partial close juga 0. Contoh 0.07. So close with profit 74.62. So korang tekan close. So ni dinamakan sebagai cut profit. Okay. Yang kedua adalah close trade position dengan position yang berlawanan. Bila kita sedang sell, kita boleh close posisi sell kita dengan membuka posisi buy yang baru menggunakan pilihan close buy pada posisi yang baru dibuka. Jika kita sedang buy pula, kita boleh close posisi buy kita dengan membuka posisi sell menggunakan pilihan close buy. Yang setup B ni sebenarnya kita nak ceritakan berkenaan setting close buy. Close buy.
Itulah nama setting dia. Jadi dia macam ni lah contoh dia. Contoh kita nak partial close, so open Euro USD sell 0.10. So kita nak close buy Euro USD buy 0.04. Jadi bila kita close position, kita akan close cuma 0.04 lah. Dia akan tally kan. Maksudnya buy 0.04, dia akan tutup 0.04 pada sell. Jadi yang sedang running ada 0.06. Contoh dekat sini close all. Kalau korang nak close all menggunakan close buy, korang kena samakan lot dia. So kalau korang sell 0.10, korang kena buy balik 0.10. Jadi yang close adalah sell 0.10, yang aktif nothing lah sebab dah close. So dia tak ada apa dah tinggal. So saya tunjuk contoh dekat telefon macam mana rupa close buy ni. Okay, contoh kalau kita nak try partial close so Euro NZD buy 0.03 dekat atas ni kan. Okay, macam mana kita nak close dengan entry berlawanan. Okay, first korang slide, korang pergi yang gambar ular kat paling kanan sekali tu gambar chart sebenarnya. Korang sedang buy kan. So jadi korang buka posisi berlawanan, lot kena sama. So kat sini lot 0.03. So korang buka lah lot 0.03 juga, 0.03, tapi korang sell. Kalau korang tengok kat chart, dia ada buy dengan sell. So macam mana kita nak close buy dekat bawah, kita tekan lama-lama dekat sell. Tekan lama-lama dekat sell, dia akan tulis close buy. Nampak tak? Close buy ni korang tekan. Okay, korang boleh pilih buy 0.03. So korang tekan close. So bila close, automatik dia tutup lah yang tadi. Senang kan? Okay, sekarang saya tunjuk dekat iPhone pula macam mana cara dia. So kalau korang tengok AUD CHF ni, kita ada sell 0.03. Jadi macam mana kita nak close, korang slide, korang pergi dekat chart ni. Lepas tu korang nampak tak ada sell 0.03 kan. Jadi kalau nak close menggunakan entry berlawanan, kita kena buka buy 0.03 juga. So delete 3. Okay, kita tekan buy. Okay, so sekarang sell buy. So macam mana kita nak close? Mana kita cari balik AUD CHF buy. Okay, kat bawah sekali AUD CHF buy, ada bawah sekali ni korang tekan. Lepas tu korang nampak tak ada close buy. So tekan close buy. Lepas tu dekat sini korang ambil buy tadi kan. Jadi korang tekan dekat bahagian sell ni. Kalau ada beberapa pun korang boleh tekan mana satu yang korang nak close. So korang tekan close buy. Macam tu. Contoh kalau kita tengah layer macam ni contoh USD CHF ni, korang nampak tak ada layer macam ni kan. Mana satu nak close. So korang boleh pilih sebenarnya. So korang slide, pergi kat chart. Lepas tu korang nampak buy kat sini kan. Jadi korang tekan trade, korang tekan sell 0.10. Depend lah, korang nak partial close boleh, tak kisah sebenarnya. Jadi korang sell. So AUD CHF ni korang tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 entry yang sedang layer. So ada tambah lagi satu sell ni. Jadi korang tekan dekat sell ni lama-lama, dia ada tulis close buy. Lepas tu korang boleh pilih nak mana satu. Contoh korang nak yang paling kurang profit sebab nak running. So yang paling kurang yang 10.17 ni korang pilih. Jadi dia akan close yang 10.17 tu saja. Tengok history. Nampak 10.27 tapi itu je yang dia close. Okay. Cara close yang terakhir adalah multiple close position yang banyak, ataupun korang ada banyak-banyak entry yang layer. So korang nak close serentak. Just imagine lah, siapa yang trade guna phone, dia tengah layer banyak-banyak, nak close satu sebelum price melawan balik. Kalau tak sempat dah tutup, dah terciduk balik kan, sakit tu kan. Inland troops across the nation. Minds will glow. Nights after amazing nights. Millions of Australian jaws will drop. It's the mind-boggling, eye-popping. Jadi inilah yang penting bila kita tahu berkenaan multiple close position ni. Seperti setting close buy yang kita belajar tadi, kita akan close entry dengan membuka posisi baru yang berlawanan dengan entry asal. Namun close buy hanya boleh tutup satu posisi pada suatu masa sahaja. Jadi benda ni akan jadi susah bila korang dah layer banyak-banyak, takkan korang nak close satu. Jadi kat sini manakala dengan setting multiple close buy, kita boleh close banyak posisi layer dengan membuka satu posisi baru saja. So dengan satu posisi korang boleh close banyak position yang sedang layer tu. So tak membuang masa korang. Nice. Bila trading layer ni, kadang-kadang orang scalping. Jadi bila scalping ni, dia mesti kena pantas. Jadi ada limit manusia nak slide dengan internet slow lagi kan. Jadi bila satu posisi ni dia slide, close, prak,
settle semua. Jadi dia ada 3 close all, partial close dengan terciduk. Okey, kita tengok pula close all. So dia ada 10 layer cell 0.10. Jadi bila dia multiple close by, dia kena kira lah. Kalau 6, dia kena setting balik. 6 darab 10 dia kena tally balik. Sebab 0.10 darab 10 persamaan 1. So dia kena by 1.00 untuk dia close all. Sebab dia nak kena bagi tally. Okey. Sebab apa? Kita tengok sini 10 darab 0.10 persamaan berapa 1.00 lah. Dan dekat sini bila dia close, dia akan close 10 layer cell. So bila dia kat sini dia ada 10 layer cell 0.10 persamaan 1.0. Jadi by pun kenalah sama. So bila ada sama-sama tolak tambah, jadi nothing lah. Dan untuk partial close pula, bila dia open 10 layer cell 0.10, tapi dia nak tinggal satu layer je tinggal. Maksudnya dia tak nak close semua, dia nak close sebahagian sahaja. Tapi dia tak nak lah lambat-lambat close satu-satu. So dia pilih saja 9 daripada ni. So 9 darab 0.10 persamaan 0.90. Jadi bila yang close apa? 9 layer cell 0.90. Sebab dia tally dua ni, tally. Dan yang active running ada satu layer lagi 0.10 sell Euro USD. Sebab tak cukup tadi. Kalau dia tutup satu, barulah dia close semua. Sebab dia tally. Tapi yang terciduk macam mana pula? Aduh. Yang terciduk ni, dia open 10 layer cell 0.10. Untuk multiple close buy ni pula, dia pergi tekan buy 1.11. Pakai tekan je. So dia akan close 10 layer cell 0.10 ni dah close. Dia dah close dah. Tapi dalam masa yang sama, dia akan tambah lagi 0.11 buy. Sebab ada baki. So bila korang nak close ni, make sure korang kira betul-betul berapa yang korang layer. Jadi sekarang saya akan tunjuk contoh macam mana nak multiple close buy menggunakan telefon. Jadi dekat sini kalau kita tengok, kita ada USD CHF yang sedang layer, Euro GBP pun sedang layer. So kita start dululah dengan USD CHF. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 layer USD CHF yang sedang buy. Jadi kita kena buka apa? 7 darab 0.10 persamaan 0.70. Okay, jadi kita slide, kita pergi kat chart dia. Lepas tu kita tambah. So kita kena sell yang berlawanan dengan entry kita 0.70, kita sell. So sekarang kita ada USD CHF punya position 0.70 dengan 7 layer 0.10. So untuk kita close USD CHF yang layer ni, kita tekan sell 0.70 kita baru buka tadi, kita tekan lama-lama. Kita tekan dekat close buy juga. Tapi dekat atas ni kita boleh tukar multiple close buy. Maksud kita akan close semua serentak. Tapi kalau close buy tadi, kita boleh pilih sama ada nak close yang ni ke, yang ni ke, yang ni ke. So korang boleh pilih. Tapi korang dah tak ada masa korang nak close semua. So kita pun tekan multiple close buy dekat atas tu, tekan close. So multiple close buy USD CHF. So korang pun dah tutup. Ni nampak USD CHF yang ni dia akan jadi 0.00, tapi dia akan reverse kat sini lah. Sebab dia akan TP kan, dia akan tutup. Jadi sekarang kita tengok pula macam mana dekat iPhone kita nak buat. So dekat sini kita ada Bitcoin juga, BTC EUR. Kat sini kita ada berapa 0.05 kita ada 4, 0.03 kita ada 1, 0.05 darab 4 bersamaan 0.20 tambah 3 jadi 0.23. Kita slide, kita pergi dekat chart. So ni buy kan. Jadi kita kena buka posisi yang terbalik 0.23. So contohlah korang nak tinggalkan 0.01 tinggal running, korang nak tutup 0.22 lah. Kalau 0.23 dia akan close semua. So korang buat 0.22. Jadi korang sell. Kat bawah ada buy, kat atas ada sell. So kita tengok kat bawah sekali lah. Sell 0.22 ni kita tekan lama. Dia ada tekan close buy, kita tekan close buy. So dekat sini kita boleh tukar sama ada kita nak multiple close buy ataupun close buy. Nampak Kalau kita close buy, kita boleh pilih. Boleh pilih nak close mana satu. Tapi kalau kita multiple close buy, dia akan automatic close untuk kita. So tekan multiple close buy, dia akan multiple close. Nampak? Tinggal satu je, 0.01 yang bawah sekali. Sebab kita tolak dia partial. Nampak? Dia selang-sili kan. Buy 0.04, 0.00 dia dah tutup kan. Okay. Jadi bila nak multiple close ni, korang kira betul-betul lah dia punya lot tu. Make sure yang berlawanan tu kena sama. Dia memang memudahkan, tapi kalau korang ambil mudah, dia akan menyusahkan korang. Jadi tadi saya tunjuk contoh dekat telefon. Sekarang saya tunjuk dekat komputer juga. Sebab komputer ni dia semua boleh buat. Ada benda yang kat komputer boleh buat, kat telefon tak boleh buat. Tapi apa yang kat
telefon boleh buat, semua boleh buat dekat komputer. Jadi jomlah kita tengok. Jadi kalau kita tengok semula dekat nota, kita ada 3 cara untuk close position. Yang pertama adalah dengan single position ataupun manual close, ataupun guna stop loss dengan take profit. Yang kedua adalah dengan close buy. Yang ketiga adalah dengan multiple close. Jadi ketiga-tiga cara ni kita sebenarnya boleh buat dekat komputer. Jadi kita buka lah kita punya MT4. Untuk korang close manual, korang boleh tekan dekat terminal. Nampak tak dekat hujung ni ada pangkah ni. Contoh korang nak close GBP JPY ni kan. Jadi tekan je pangkah. Nampak dia automatic tutup. Selain tu korang boleh juga right click dekat posisi ni. Korang right click, nampak close order. So korang bila tekan close order, sifat dia sama je dengan korang pangkah ni. So tu adalah cara untuk single entry close. Jadi macam mana pula kita nak menggunakan setting close buy, iaitu membuka entry yang berlawanan untuk close posisi. Kat sini ada buy, jadi kita kena buka posisi sell lah, 0.01 saja. So kita tekan sell. So sell 0.01, buy pun mesti 0.01, mesti sama, mesti tally. Jadi korang tekan dekat sell ni, korang right click, lepas tu tekan modify. Dekat type ni korang pergi dekat close buy, lepas tu korang pilih lah. Kat sini korang tekan close buy. So dia pun auto tutup. Jadi macam mana pula untuk multiple close buy? So kat sini ada euro, GBP kan. Nampak kita sell banyak yang dekat situ kan. So macam mana nak close banyak-banyak ni? Takkan nak tekan satu-satu. Kalau 5 ke 10 macam tu okey lagi. Kalau dah sampai 20-30 layer, penat tu. Okay, so kita kira dekat sini ada berapa 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini 0.05 darab 5 bersamaan 0.25. Jadi kita tekan new order, kita tekan 0.25. Tadi kita posisi sell kan, jadi kita kena buy. Okay, kita buy kat sini 0.25. Kat atas sell, kat bawah kena buy. So macam ni kita nak close, kita tekan dekat buy ni, kita right click, kita tekan modify. Pergi dekat type, korang ambil multiple close buy. Kalau korang close buy, korang boleh pilih nak close mana satu. Tapi bila korang tekan multiple close buy, korang akan close semua serentak. So kita tekan multiple close buy. Nampak? Dia tutup terus, tak makan masa yang lama. Jadi itu saja perkongsian saya untuk siri belajar kali ini. Saya harap korang dapat belajar sesuatu daripada perkongsian saya ni. Dan bagi yang rasa video ni agak basic ke apa ke, korang boleh tengok video saya yang lama-lama. Dekat situ ada banyak video advance. Dan siri belajar forex ni memang saya buat khas untuk newbie, supaya diorang boleh belajar step by step. Tapi nanti saya akan share juga dalam siri belajar forex ni berkenaan technical analysis, support and resistance, baca trend, apa semua tu lah. Jadi saya ada pesanan sikit, kalau ada siapa-siapa guna muka saya ke, ada guna logo Hot Forex ke untuk buat scam dekat luar sana, dia pasang iklan ke apa-apa, saya harap korang jangan percayalah, itu semua scam. Apa-apa urusan berkenaan broker Hot Forex dengan tim Hanzo, korang boleh terus WhatsApp Yaya Ismail dekat bawah. Kalau selain daripada Yaya tu, insyaAllah scammer, jangan percaya. Jadi saya tak ada apa-apa dah nak cakap dalam video ni. Kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Ada apa-apa nak tanya, boleh komen dekat bawah. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share dekat kawan-kawan. Korang tengok dekat bawah video ni ada satu kotak warna merah, korang tekan jadikan dia warna grey. Lepas tu tekan juga butang loceng, sebab setiap minggu saya akan upload konten-konten berkenaan forex trading. So tu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, bye.